Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid tahun 2? Baik, hari ini untuk subjek pendidikan jasmani, kita akan bersambung lagi pada topik yang seterusnya, iaitu di unit 2. Tajuk dia Mari Bersenam dalam buku teks. Minggu lepas kita dah belajar sedikit tentang penerokaan ruang, betul tak? Kita bergerak, macam mana bergerak melalui pelbagai ruang. Ruang yang sempit, ruang yang luas. Hari ini kita nak tengok sambung lagi tentang, masih lagi tentang pergerakan. Tajuk dia dekat sini ialah Mari Bersenam. Cikgu bacakan sedikit. Julita dan keluarga bersenam di taman rekreasi. Mereka melihat ramai orang melakukan pelbagaikan pergerakan. Jadi dekat dalam gambar ni, kita nak fokus tentang pergerakan murid-murid, pergerakan. Jadi dalam gambar ni, kalau awak tengok dalam gambar ni ada macam-macam aktiviti pergerakan. Ni gambar dekat mana? Gambar dekat taman kan? Jadi bila dekat taman ni, bila dekat taman rekreasi ni, maksudnya ada ramai lah orang kan? Ramai orang yang buat apa biasanya kat taman rekreasi ni? Biasanya orang bersantai, orang beriadah, orang bersenam. Jadi bila kata bersenam, beriadah, kalau awak tengok sendiri dalam gambar, awak pun sendiri biasa pergi di taman-taman rekreasi, macam-macam jenis pergerakan yang orang buat. Contoh kita tengok dalam gambar ni. Ada orang sedang bermain gelongsor. Ada juga orang yang sedang berjalan. Ada juga orang yang sedang berjoging. Ada orang yang sedang melompat. Kan? Ada orang yang sedang bermain buaian. Ada orang yang sedang berdiri saja melihat ataupun dia gambar apa ni? Pusingkan pinggang dia, mengilas kan? Mengilas pinggang dia. Jadi dekat sini dia nak ceritakan dekat Julita ni dengan keluarga dia senam kat taman rekreasi, nampak macam-macam pelbagai pergerakan. Pelbagai pergerakan senaman lah, bersenam kan. Jadi dekat dalam pendidikan jasmani pun sama macam tu. Ada macam-macam jenis pergerakan. Ada macam-macam jenis pergerakan. Kita tengok muka surat yang seterusnya. Jadi cikgu sambung. Julita dan rakan-rakan selalu bersenam. Mereka melakukan pelbagai pergerakan asas lokomotor dan bukan lokomotor. Cuba lakukan pergerakan di bawah. Jadi dekat sini cikgu nak bagi tahu awak bahawa pergerakan asas. Pergerakan asas ada dua jenis. Murid-murid awak kena ingat. Pergerakan asas ada dua jenis. Yang pertama sekali pergerakan yang dipanggil lokomotor. Biasa dengar tak lokomotor? Mungkin awak tak biasa dengar lokomotor. Lepas ni cikgu akan biasakan dalam pendidikan jasmani, cikgu akan biasa gunakan pergerakan lokomotor dan juga pergerakan bukan lokomotor. Dekat situ ada dua jenis pergerakan. Nak kena tahu apa itu cikgu? Cikgu, apa tu pergerakan lokomotor? Nak kena tahu lah apa tu pergerakan lokomotor. Lepas ni awak kenal lah apa itu lokomotor, apa itu bukan lokomotor. Baik. Kat sini dia ada bagi contoh. Contoh pergerakan lokomotor. Kita tengok dulu apa contoh-contoh pergerakan lokomotor. Yang pertama berjalan. Gambar orang sedang berjalan. Yang kedua berlari. Yang ketiga mencongklang. Yang keempat melonjak. Yang kelima berskip. Yang keenam melompat. Yang ketujuh menggelongsor. Dan yang ke-8 lompat sebelah kaki. Itu antara contoh-contoh pergerakan lokomotor. Ni berjalan awak biasa. Maksudnya awak biasa buat. Biasalah buat pergerakan lokomotor. Berlari pun awak biasa. Itu pun nama dia pergerakan lokomotor. Jenis yang pertama itu pergerakan lokomotor. Yang ketiga mencongklang. Mencongklang, biasa dengar tak mencongklang? Mencongklang tu pergerakan dia ialah macam nampak tangan ke depan seolah-olah macam kita ni tengah menunggang kuda. Kaki pun seolah-olah melompat seperti menunggang kuda. Satu kaki di depan dan satu kaki di belakang. Jadi sentiasa melompat macam tu. Itu dipanggil mencongklang. Kalau kita bersemuka nanti kita akan buat aktiviti mencongklang supaya awak tahu. Jangan nanti terkejut mencongklang apa cikgu. Tak tahu pula. Baik, yang keempat ialah melonjak. Yang kelima tadi melonjak pun biasa. Biasa melonjak. Yang seterusnya berskip. Berskip ni seolah macam nak berlari. Pergerakan berskip. Pergerakan melompat pun lokomotor juga. Awak pun biasa buat. Menggelongsor, slide pun awak biasa buat. Dan lompat sebelah kaki. Jadinya dekat sini, apa ni? Dah tahu dah contoh pergerakan lokomotor. Tapi apa tu lokomotor sebenarnya cikgu? Dekat sini dekat bawah dia ada beritahu.
Pergerakan lokomotor ialah pergerakan yang bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Maksudnya dekat sini, awak berada di kedudukan A. Awak berada di kedudukan A. Di sini kedudukan B. Jadi, daripada kedudukan A ni, awak bergerak pergi ke kedudukan B. Maksudnya, awak berubah satu tempat ke satu tempat yang lain. Tak kisahlah awak bergerak macam mana cara. Awak nak berguling ke, awak nak buat apa nama? Awak nak berjalan ke, nak berlari ke, apa lagi? Nak buat guling hadapan ke. Jadi, ada perubahan tempat dari A kepada B. Itu dipanggil pergerakan lokomotor. Berubah tempat dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Itu dipanggil pergerakan lokomotor. Tak kisah apa-apa jenis saja pergerakan. Bukan setakat yang ada dalam ni. Janji pergerakan tu melibatkan perubahan tempat. Itu dipanggil pergerakan lokomotor. Baik. Yang pergerakan asas yang kedua ialah dinamakan bukan lokomotor. Kalau yang tadi lokomotor, yang kedua bukan lokomotor. Jadi yang berlawanan dengan dia lah. Tak apa, kita tengok dulu contoh-contohnya. Contohnya yang pertama, pergerakan bukan lokomotor, membongkok. Gambar orang membongkok. Seterusnya meregang. Meregang ni stretching lah. Biasa sebelum kita bersenam, kita stretching tu meregang. Mengilas. Mengilas pinggang ni pusing tu mengilas. Seterusnya memusing-musingkan tangan. Pusing-pusingkan tangan. Membuai. Duduk. Pegang awak punya lutut. Membuai. Menolak dan mengimbang. Gambar ni macam mana dia menolak. Tolak. Imbang badan. Tolak. Imbang badan kan. Lalu kemudian meringkuk. Baring. Angkat badan. Baring. Angkat badan. Itu panggil meringkuk. Kemudian mengayun. Pegang dinding. Ayunkan kaki. Pegang dinding. Ayunkan kaki. Menarik. Ni dah menarik. Ada beberapa contoh pergerakan bukan lokomotor. Yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 jenis pergerakan bukan lokomotor. Dan cikgu percaya semua pergerakan ni awak pun dah biasa buat. Cuma nama jenis pergerakan tu awak tak tahu. Ini ialah contohnya bukan lokomotor. Pergerakan bukan lokomotor. Jadi apa dia ni cikgu bukan lokomotor? Tadi lokomotor dah tahu dah. Berubah dari satu tempat ke satu tempat. Yang tu lokomotor dah tahu. Yang bukan lokomotor ni apa? Bukan lokomotor. Ni dia. Pergerakan bukan lokomotor ialah pergerakan yang tidak melibatkan perubahan tempat. Jadi kalau tadi lokomotor, kedudukan A, kedudukan B. Daripada A dia pergi ke B. Perubahan tempat. Tapi kalau bukan lokomotor, A. Dekat A sajalah. Dia tak ada tempat lain. Dekat situ, kat situlah dia. Kemudian dia bergeraklah, mesti bergeraklah. Janji dia tak bergerak ke tempat B, ke tempat yang lain. Dia berada di situ, tetapi dia melakukan pergerakan. Inilah contoh-contoh pergerakan dia. Membongkok ke, meregang ke, mengilas ke, kan? Bertepuk tangan ke, apa lagi? Buat mendadakan ni ke, mendepakan tangan ke, menggoyangkan kepala pun, itu pergerakan. Janji dia bergerak, tetapi tak pergi ke tempat yang lain. Itu ialah bukan lokomotor. Jadi kesimpulannya ataupun rumusannya dekat sini, ini kita dah belajar tentang dua jenis pergerakan asas, iaitu lokomotor dan juga bukan lokomotor. Jadi cikgu harap awak boleh membezakan antara pergerakan lokomotor dan juga bukan lokomotor, dan awak boleh kenal jenis-jenis ataupun contoh-contoh pergerakan asas tersebut. Baik murid, cikgu rasa setakat ini saja PDPR Pendidikan Jasmani dan Kesihatan kita pada minggu ini, dan kita akan bersambung lagi pada minggu hadapan dengan topik-topik yang lebih menarik. Jadi kekal berada di rumah dalam keadaan sihat, jaga kesihatan dengan baik dan teruskan belajar seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.